Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 1. Jadi hari ini cikgu nak sambung bab 4 lakaran. Boleh buka buku teks muka surat 74. Baik, pada hari ini kita akan dapat mengenal pasti teknik lakaran piktorial. Okey, kita sambung pada topik yang lepas lah. Lepas 4.1.1 lakaran piktorial. So hari ni kita nak tahu teknik pula macam mana kita nak melakar lakaran piktorial. Okey, sebelum itu kita berkenalan dulu dengan lakaran piktorial. Apakah itu lakaran piktorial? Okey, lakaran piktorial ialah imej 3D, memaparkan imej 3D yang memudahkan pereka menggambarkan bentuk atau mentafsir lukisan. Okey, jadi dia membantulah mereka menggambarkan bentuk atau mentafsir lukisan. Dia akan buat dengan lakaran 3D, berimej 3D. Okey, teknik lakaran piktorial ada 3. Pertama, lakaran oblik. Yang kedua, lakaran isometrik. Dan yang ketiga adalah lakaran perspektif. Okey, so kita akan pergi satu persatu. Untuk minggu ni kita akan buat lakaran oblik sahaja. Okey, kita ada 2 kaedah asas lakaran. Yang pertama adalah kaedah garisan pendek dan yang kedua adalah kaedah garisan terus 2 titik. Okey, kenapa perlu ada kaedah asas lakaran ini adalah kita nak berlatih macam mana kita nak membuat garisan lurus. Okey, so kat situ awak boleh latih diri awak sendirilah macam mana awak nak buat garisan lurus tanpa menggunakan pembaris. Awak boleh gunakan kaedah garisan pendek ataupun kaedah garisan terus 2 titik. Kalau kaedah garisan pendek ni kita dah belajar masa zaman-zaman prasekolah ke tadika ke. Okey, kita buat tracing. Okey, garisan panjang tu pun sama. Okey, so boleh tengok buku teks, yang itu awak boleh latih sendiri. Baik, kita akan masuk pada lakaran oblik. Baik, lakaran oblik ini ialah lakaran berbentuk 3D di mana dia ada beberapa prinsip yang kita kena ikut semasa kita melakar oblik tersebut. Baik, lakaran oblik ni ada 2 jenis. Okey, yang pertama adalah oblik cavalier dan yang kedua adalah oblik cabinet. Okey, apakah perbezaan antara oblik cavalier dan oblik kabinet? Oblik cavalier ini dia menggunakan ukuran atau dimensi yang asal. Ukuran yang asal. Okey, kalau oblik kabinet pula, okey, dia menggunakan ukuran separuh daripada ukuran yang asal. Okey, 1/2 daripada ukuran yang asal. Okey, sebagai contoh, kalau ukuran kawasan ini adalah 4 cm, untuk oblik kabinet pula dia akan jadi 2 cm. Okey, selesai kat situ faham yang ini? Okey, kita sambung kepada yang kedua, lakaran berpandukan 3 paksi iaitu paksi menegak, paksi surut dan paksi mendata. Jadi kalau kita nak buat lakaran oblik, kita kena mulakan dengan paksi menegak, paksi surut dan juga paksi mendata. Okey, apakah itu paksi menegak, paksi surut dan paksi mendata? Okey, kalau yang ini adalah paksi mendata, kita panggil yang ini. Okey, yang ini kita panggil dia paksi mendata. Okey, kalau kita buat garisan tegak macam gini, kita panggil dia paksi menegak. Okey, kemudian apakah paksi surut? Paksi surut ni untuk lakaran oblik bersudut 45 darjah. Macam mana kita nak buat sudut 45 darjah? Kalau kita tak boleh menggunakan pembaris, senang saja. Sekiranya paksi menegak bertemu dengan paksi mendata, okey, ni paksi mendata, yang ni paksi menegak, sudut kat sini automatik adalah 90 darjah. So 90 darjah bahagi 2, 45 darjah. So garisan yang menyerong melalui sudut 90 darjah kita panggil dia paksi surut 45 darjah. Okey, yang di paksi mendata bersudut tepat dengan paksi menegak. Yang inilah 90 darjah ni adalah bersudut tepat. Jadi separuh daripada 90 darjah adalah 45 darjah. Dapatlah kita paksi surut dekat sini. Ini adalah paksi surut.
Okey, so kita akan sambung dengan macam mana kita nak melakar lakaran oblik. Baik, kita akan terus masuk macam mana kita nak buat lakaran oblik. Pastikan di depan awak sekarang ada pensel dan juga kertas A4 ataupun kertas lakaran supaya kita boleh melakar bersama-sama. Okey? So, kita nak buat lakaran oblik. Apakah langkah pertama? Tulis tajuk dekat kertas awak dahulu supaya awak tak tersilap. Biasakan untuk menulis tajuk setiap kali awak melakar. Lakaran oblik. Okay, tajuk dia. Baik, kemudian kita nak lukis apa? Okay, kita set dulu. Kita nak lukis satu kuboid. Okay, kuboid. Kalau awak nak buat kubus pun tak ada masalah. Okey, apa-apa bentuk pun tak ada masalah. Tapi kita praktis dengan kubus atau kuboid dahulu. Baik, yang kedua kita kena buat. Okey, tadi cikgu dah ada sebut pasal paksi mendata, paksi surut dan juga paksi menegak. So, kita akan mulakan dengan paksi mendata dahulu. Kita buat satu garisan mendata dekat kertas awak. Okey, dan kita labelkan sebagai X. Kemudian kita buat satu garisan menegak dan kita labelkan sebagai Y. Baik, kita nak buat sudut 45 darjah. Ingat lagi tak macam mana cikgu cakap tadi? Sudut 45 darjah adalah separuh daripada 90 darjah. Okey, apabila garisan X dan Y bertemu, maka sudut di sini adalah 90 darjah. Okey. So, nak dapat sudut 45 darjah, kita buat satu garisan yang melalui garisan ataupun sudut 90 darjah tersebut. Okey, ini adalah garisan Z ataupun yang bersudut 45 darjah di situ. Okey. Baik, seterusnya kita nak mula melakar kuboid. Okey, apa yang kita perlu tahu adalah kita kena lukis dulu muka hadapan kuboid tersebut. Okey, guys. Jadi, kita buat garisan hadapan. Okey. Dan kita labelkan A, B, C, D. Okey. Seterusnya, kita akan buat garisan ataupun paksi surut bersudut 45 darjah lagi. Kita mulakan dengan C. Okey, dia mesti selari dengan Z Okey, kita tarik dia pergi sebelah Z. Okey, mesti selari dengan Z. Okey, 45 darjah. Kemudian kita pergi ke A. Kita buat juga garisan yang selari 45 darjah dengan Z. Okey, dan garisan B. Okey. Okey, selari dengan Z. Seterusnya, apa yang kita perlu buat adalah kita nak buat garisan ni. Okey, kita nak buat kawasan ni. Yang ini kita akan tandakan O dekat garisan C. Okey, cikgu tandakan pangkah kat sini, cikgu buat O kat sini. Okey. Jadi kita nak buat garisan yang selari dengan CD. Okey, daripada O kita turun ke D. Okey. Yang ini kita labelkan sebagai P. Okey. Kemudian kita nak buat garisan yang selari dengan AC. Daripada O kita pergi ke A. Okey. Yang ini kita labelkan sebagai Q. Okey. Kemudian daripada Q itu kita akan buat garisan yang selari dengan AB. Q akan turun ke garisan B. Okey, so ini kita labelkan sebagai R. Okey, daripada P kita perlu menyambungkan antara P dan R supaya kita boleh dapat garisan selari dengan BD.
Okey, so kita dah nampak dah secara generalnya, kita dah nampak macam mana bentuk kuboid. Okey, so apa seterusnya langkah yang kita perlu buat adalah kita perlu bold kita punya garisan tersebut. So kita mulakan dengan AC, kita boldkan. Kita akan tekankan pensel kita ke atas garisan binaan yang kita dah mula-mula buat tadi. Ini garisan binaan AB. So kita boldkan garisan AB. Kemudian kita boldkan garisan CD. Okey, kita boldkan garisan BD. Okey. Kemudian sebab kita nak nampak objek kuboid tu Okey, kita pergi pada garisan D dan P. Boldkan, tekan pensel awak, jangan takut-takut. Okey, kemudian kita O ke P. Okey, Q ke O. A ke Q. Okey, ada satu lagi C ke O. Okey. Okey, untuk garisan Q, R, P, okey, kat situ dia adalah di kawasan tersembunyi. Maka kita akan buat garisan tersembunyi. Kalau garisan tersembunyi, kita akan buat garisan putus-putus. Okey, kat sini. Maksudnya kita tak nampak dari luar. Tapi dia ada garisan tersebut. Jadi kita kena buat juga garisan. Okey. Kita boldkan tapi kita buat garisan tersembunyi. Okey, kita sambungkan R dan P juga. Yang tu pun garisan tersembunyi. Okey, that's it. So, dah siap kita punya lakaran oblik yang pertama, iaitu lakaran oblik kuboid bersudut 45 darjah. Ingat kalau lakaran oblik 45 darjah. Okey, so boleh mula melakar dan hantarkan lakaran yang awak buat itu kepada guru kelas masing-masing. Okey, tunjukkan hasil kerja awak kepada guru kelas masing-masing. Baik, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga semua pelajar mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. Jangan lupa untuk menjawab soalan di Microsoft Form. Terima kasih. Assalamualaikum.